Baru-baru ini heboh diperkatakan mengenai Ashabul Kahfi adalah Kristian kerana ucapan seorang ahli politik. Cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian, tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Dan dijawab pula oleh Ustaz Azhar Idrus. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Dan rentetan daripada perkara itu, hari ini terjadinya pula kecam-mengecam di media sosial kepada mereka yang berlainan fahaman politik. Terutamanya yang dikecam adalah Ustaz Azhar Idrus dengan pelbagai perkataan yang kita tidak sanggup dengar. Juga luahan agama lain yang mempersoalkan menunggang cerita ini dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahas dalam video kali ini dan kita akan kongsikan juga mengenai kisah Ashabul Kahfi. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita semua tahu, sebelum ini seorang ahli politik berkongsi mengenai cerita Ashabul Kahfi di dalam satu perhimpunan. Selepas kenyataan itu, maka banyaklah timbul persoalan dan juga banyaklah juga jawapan daripada cerdik pandai kita dan sebagainya, sehinggalah ditanyakan perkara itu di dalam ceramah Ustaz Azhar Idrus. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang pemimpin dia kata sebut bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bimajalisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak hiraukan alim ulama. Daripada video tadilah banyak yang masuk mengecam, mungkin disebabkan berlainan baju politik. Sebagai rakyat Malaysia yang boleh berfikir, kita ketepikan dahulu hal politik, sebab perkara ini tidak akan habis. Kerana orang-orang politik ni di mana-mana negara pun sentiasa manis berbicara. Hari ini cakap lain, esok cakap lain, dan masing-masing ada penyokongnya sendiri. Kita fokuskan kepada penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam video Ustaz Azhar Idrus tadi, beliau hanyalah menjawab persoalan daripada orang yang bertanya atas dasar soalan dan memberi nasihat mengenai mereka yang suka-suka bercakap mengenai agama sedangkan ia tidak ada pengetahuan mengenai perkara tersebut. Dan secara asasnya pun kita tahu mereka Ashabul Kahfi ni adalah mereka yang mentauhidkan Allah, sebab tidak mungkin mereka Ashabul Kahfi yang beriman dengan Allah yang Esa juga disebutkan di dalam Al-Quran dituduh sebagai kafir, kan? Dan dalam jawapan Ustaz Azhar Idrus itu, ianya adalah umum. Ia tidak menyebutkan mana-mana individu, hanyalah menjawab soalan berdasarkan ilmu pengetahuan yang beliau ada. Dan kita pun mengenali siapa Ustaz Azhar Idrus kerana ucapannya adalah untuk memberi faham mengenai agama. Kalau betul dia akan cakap betul, kalau salah dia akan cakap salah. Jadinya dah menjadi perkara biasa bila ada ayat Ustaz Azhar Idrus yang pedih kepada mereka yang tidak bersetuju dengan beliau. Dan apa yang saya nampak sebenarnya daripada isu ini ialah kesilapan dalam soalan itu. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Sebab soalan tersebut menggunakan ayat ada seorang pemimpin negara yang mengatakan Ashabul Kahfi adalah kafir. Kalau soalan ini sampai pun dekat kita, pasti kita akan menafikan dengan jelas. Mana mungkin mereka kafir sedangkan mereka lari dan masuk ke gua pun disebabkan menyelamatkan iman mereka. Dan soalan tersebut lebih bersifat kepada tuduhanlah dan salah faham. Sebab bila kita tengok balik video ucapan daripada ahli politik itu, ia tidak menyebutkan Ashabul Kahfi kafir. Sebenarnya sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian, tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa, kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kesenangan kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Cumanya dia mengatakan pada zaman atau masa itu adalah zaman pemerintahan Kristian. Dan adanya kesilapan daripada ucapan tersebut sebab mengatakan cerita Ashabul Kahfi ada dalam Bible dan ianya disenangi oleh orang-orang Kristian. Surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave,
Sedangkan hakikatnya tidak ada. Ia tidak tertulis pun langsung cerita mengenai Ashabul Kahfi ataupun The Seven Slavers ataupun The Cave dalam Bible, sama ada dalam Old Testament ataupun New Testament. Memang tidak ada. Ia adalah satu pendapat yang salah. Adapun mengatakan peristiwa itu pada zaman Nasrani, ianya telah diterangkan pun oleh para alim ulama. Sebagaimana dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan Ashabul Kahfi adalah zaman mereka lebih dahulu daripada zaman Nabi Isa, dan dalam tafsir Ibnu Katsir pula menyebutkan mereka adalah beragama mengikut kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam. Dan zaman mereka lebih awal daripada zaman Nasrani. Kerana kalau mereka mengikut agama Nasrani, nescaya Yahudi tidak akan menjaga cerita dan khabar mereka, kerana Nasrani dengan Yahudi tidaklah sependapat. Yahudi dan Nasrani ini tidak sependapat pun Allah ceritakan juga di dalam Al-Quran. Jadinya cerita Ashabul Kahfi ini dijaga lama kurun berkurun oleh bangsa Yahudi ataupun ahli kitab, yang diceritakan kepada generasi mereka. Dari Ashabul Kahfi melarikan diri ke gua, sehingga Ashabul Kahfi mengejutkan seluruh kota pada waktu mereka telah dibangkitkan dari gua, sebagaimana kisah penuh mereka di dalam Al-Quran. Dan Ashabul Kahfi ini diketahui melalui riwayat terawal yang ditemui, yang mana ia merupakan kisah yang dibawa dalam khutbah singkat dalam gereja Ortodoks Timur yang dikarang oleh seorang pemusi terkenal, iaitu Jacob, pada tahun 450 sehingga 521 Masehi. Dan mereka Nasrani Kristian ini temui setelah 400 tahun lebih daripada diutusnya Nabi Isa. Agak lama jugalah. Dan baginda Nabi SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Lebih kurang 100 tahun jaraknya daripada penemuan tersebut, yang mana cerita Ashabul Kahfi sebelum itu disembunyikan ataupun disimpan oleh orang-orang Yahudi daripada satu generasi sehingga generasi yang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan mereka bertanya mengenai hal tersebut untuk memastikan Nabi adalah benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kahfi ayat 9-27 yang memperjelaskan mengenai situasi sebenar kejadian tersebut. Yang menjadi salah faham di kalangan orang awam seperti kita yang kurang ilmu ini ialah ayat agama mereka adalah beragama Nasrani yang sekarang dipanggil Kristian. Sedangkan apa yang jelas dalam kitab-kitab tafsir yang terkenal, Ashabul Kahfi tidak dinisbahkan sebagai Nasrani ataupun Masihi, dan umumnya Ashabul Kahfi dikatakan sebagai Muslim, iaitu mengikuti agama Nabi Isa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Esa. Dan zaman mereka pula adalah zaman sebelum Nabi Isa alaihissalam, dan mereka dibangkitkan selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat untuk menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Dan ianya disepakati oleh para alim ulama yang bersandarkan hadis Nabi SAW, Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinahum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi bagaikan saudara sebapa, agama mereka satu Islam dan syariat mereka berbeza-beza. Daripada hadis Nabi ini memperjelaskan mengenai hubung kait para nabi sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang silih berganti. Adapun kalau dikatakan mereka Ashabul Kahfi sebagai Kristian yang kita semua tahu hari ini, ianya tidaklah benar. Kerana agama Kristian hari ini mengaku Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan ianya termasuk dalam Trinity, the God, the Son and the Roh Kudus, tiga dalam satu. Dan Yesus pula bagi kepercayaan orang Kristian disalib sebab menebus dosa-dosa umat manusia. Sehinggalah terdapat satu persoalan daripada orang Kristian sendiri. Jika anda seorang pengikut setia Yesus yang berada di tempat tersebut ketika tentara Rom menyalib Yesus, adakah anda membiarkan Yesus disalib? Pastinya tidak. Sebab normal kita sebagai manusia, jika kita sayang kepadanya, maka kita tidak akan mahu melihat ia sakit. Pasti akan membantu. Tapi kalau tidak disalib pula, menjadi persoalannya adakah tidak ada penebusan dosa? Itulah persoalan-persoalan yang mereka rungkaikan. Sahabat semua, Allah telah rakamkan dengan jelas mengenai kejadian sebenar peristiwa tersebut, mengenai siapa yang disalib dan siapakah yang beriman kepada Nabi Isa AS ataupun Yesus, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Nabi Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan daripada ayat Al-Quran ini memang jelas mengenai peristiwa keadaan sebenar kejadian tersebut. Sahabat semua, cerita mengenai Ashabul Kahfi ini memang dah masyur, ramai yang dah tahu, dan ada juga yang tidak percaya mungkin sebab bagi mereka ianya tidak masuk akal manusia tidur lebih daripada 300 tahun. Tapi hakikatnya ia adalah benar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun ribuan tahun dah berlalu, kisah mereka terus menjadi pengajaran kepada kita.
menjadi perbualan manusia zaman berzaman ribuan tahun sebelum Nabi Isa AS ada sehinggalah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi bukti atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat semua, antara asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat juga cerita Ashabul Kahfi ini adalah disebabkan orang-orang musyrik Quraisy mengutus orang-orang Yahudi di Madinah untuk menanyakan hal-hal perkara-perkara yang dapat menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu orang Yahudi ini bertanya mengenai tentang cerita Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan juga tentang roh. Ini adalah disebabkan cerita tersebut tersimpan dalam kitab kuno orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan juga mereka mendahului agama Kristian. Maka daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi, yang mana pada awalnya penduduk di kota Efesus di bawah pemerintahan Rom yang mereka beriman kepada Allah, namun keadaan itu berubah selepas kedatangan seorang raja yang bernama Decianus ataupun Decius. Seorang raja yang kufur daripada Rom ini memerintah secara kejam dan kuku besi. Dia melakukan apa sahaja mengikut keinginannya. Siapa yang melawan maka akan dibunuh terus. Dan Decianus ini pula memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya murtad dan menyembah dewa-dewi Rom ataupun batu-batu berhala yang dibawanya. Jadinya pada ketika itu penduduk di kota tersebut takut dan mereka pun mengikuti apa sahaja perintah daripada raja baru itu, daripada perkara kecil sehinggalah perkara yang besar. Dan dalam pemerintahan raja itu terdapat sekumpulan pemuda juga pembesar yang beriman enggan tunduk dengan tekanan raja Decianus. Di tengah-tengah kekufuran raja, bangsa dan juga kaum mereka, tetapi mereka menyembunyikan keimanan mereka, yang mana akhirnya mereka bersama-sama untuk teguh mempertahankan akidah mereka walaupun mereka menyedari nyawa mereka sebagai ganti. Dan atas keimanan pemuda-pemuda itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad mengenai kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Para pemuda itu cuba mempertahankan dan terus menyembunyikan keimanan mereka, tetapi akhirnya diketahui juga oleh Raja Decianus dan mereka pun dipanggil menghadap raja tersebut. Ketika berada di hadapan raja yang zalim itu, mereka tidak gentar, berani dan bersemangat. هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. Dan pada ketika itulah mereka berhujah mempertahankan iman dan juga prinsip akidah mereka, yang mana pemuda Ashabul Kahfi ini yakini. Pemuda Ashabul Kahfi ini pun terus mengakui bahawa hanya ada satu Tuhan dan diminta pertolongan. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha menguasai alam semesta, dan tidak ada sebarang kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa itu di dalam Al-Quran. Dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri di hadapan raja, lalu mereka berkata membentangkan dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang amat jauh daripada kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Raja tersebut tidak mampu membalas dengan hujah, maka raja yang kufur itu terus berkeras memaksa mereka murtad daripada agama mereka. Sehingga raja tersebut memberi tempoh dalam masa 2 hari. Jika pemuda tersebut tidak murtad dan tidak mahu mengubah keyakinan mereka dengan segera, maka mereka akan dijatuhi hukuman mati. Ramai ahli tafsir yang menyebutkan para pemuda tersebut terdiri daripada anak-anak Raja Rom dan orang-orang terhormat mereka yang bersatu kerana iman. Mereka tidak takut dengan ancaman itu dan telah bertekad untuk saling bantu-membantu dan mempertahankan keimanan mereka sehinggalah kepada titisan darah yang terakhir. Bagi mereka lebih baik mati menggenggam iman daripada mengikut jejak raja yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana sayangkan akidah dan juga agama mereka, pemuda-pemuda tersebut bersyarat sesama mereka sendiri untuk mencari satu keputusan muktamad. Keputusan pemuda itu akhirnya membuat kesepakatan untuk bersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua supaya Tuhan kamu melimpahkan daripada rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberi bantuan yang berguna. Akhirnya Ashabul Kahfi ini lari dan bersembunyi di kawasan pergunungan yang bernama Nikhayus. Di situ terdapat sebuah gua kecil dan sempit, tetapi Allah memberi rasa mereka gua tersebut luas, tenang dan selesa. Dan di pintu gua itulah mereka berdoa sebelum memasukinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idh awal fitsatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada."
Yang bermaksud, ingatlah peristiwa ketika sekumpulan pemuda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat daripada sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Menurut para ulama, Ashabul Kahfi, penghuni gua yang terdiri daripada 7 orang yang bernama Tamlika, Maksalmina, Autunus, Nainunus, Saryunus, Zunuwanus, Falyastot Yunus. Dan semasa perjalanan ke gua itu, ketujuh-tujuh mereka telah ditemani oleh seekor anjing yang bernama Kitmir. Yang diriwayatkan juga bahawa Kitmir adalah anjing milik Tamlika. Anjing itu turut bersama-sama dengan mereka berlindung dan bersembunyi di dalam gua. Ketika mana Ashabul Kahfi ini telah pun bersembunyi di dalam gua tersebut, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dengan sangat nyenyak. Raja zalim itu terus memerintahkan agar mencari mereka untuk dihukum mati. Tetapi segala cara untuk menemui Ashabul Kahfi menemui kegagalan kerana para pemuda tersebut telah pun menghilangkan diri dan sangat sukar untuk ditemui. Berhari-hari pencarian mereka bukan sahaja diburu oleh tentera Rom, bahkan turut diberi tekanan oleh penduduk tempatan sendiri. Yang mana sesiapa di kalangan mereka yang mampu mencari dan membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapan raja, maka raja itu berjanji akan memberikan hadiah dan kenaikan pangkat. Sehinggalah ada sekumpulan pencari yang akhirnya menemui gua tersebut di kawasan gunung. Tetapi atas kekuasaan Allah, tidak ada sesiapa pun yang berani untuk masuk melihat ke dalam gua itu, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pencampakkan di hati mereka yang melihat gua itu rasa gerun dan takut yang luar biasa, sehingga kan tidak ada yang berani dekat, apatah lagi untuk masuk ke gua itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan anjing mereka menghulurkan 2 kaki ke depannya dekat pintu gua, dan jika kamu melihat mereka, tentunya kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi rasa gerun takut kepada mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi sehingga 300 tahun lebih. Dan demi menyenangkan hati raja itu, para pegawai daripada Raja Rom itu melaporkan bahawa mereka telah pun menyusuri semua tempat-tempat di negeri tersebut dan telah menutup sebuah gua dengan tujuan sekiranya para pemuda tersebut berada di dalamnya, maka mereka tidak akan boleh keluar dan mati kelaparan. Itulah logik akal manusia. Sedangkan di dalam gua, kesemua 7 pemuda itu diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah ditidurkan oleh Allah dengan nyenyaknya dalam gua tersebut untuk sekian lama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan bukti-bukti kekuasaannya kepada hamba-hambanya melalui peristiwa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun mentakdirkan pemuda-pemuda itu tidur dalam jangka masa yang sangat lama, iaitu selama 309 tahun. 300 tahun dengan kiraan ahli kitab tahun Masihi, tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu tahun Hijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah tinggal tidur dalam gua selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan hendaklah kamu tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu menjadi 309 tahun. Walaupun mereka tidur dengan tempoh yang lama tanpa ada makan dan minum, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, jasad mereka tidak hancur ataupun rosak di mamah bumi. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga, kedudukan tempat persembunyian ketujuh-tujuh pemuda itu berada di sebelah utara, secara tidak langsung memelihara pencahayaan, pengudaraan, kesegaran tubuh mereka sepanjang abad itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah daripada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberi ilham kepada 7 pemuda itu untuk menemui gua tersebut, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun menetapkan aturannya. Bahkan Allah juga menyatakan bahawa jika kita lihat keadaan mereka di dalam gua itu, nescaya kita tidak akan percaya bahawa mereka sedang tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala juga, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, supaya badan mereka tidak dimakan tanah, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling daripada mereka dengan melarikan diri, dan tentunya hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Masa terus berlalu, zaman pun telah berganti. Dari beberapa generasi, kini kerajaan yang dahulu dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam telah berubah menjadi sebuah negeri yang maju bebas dalam menjalani keyakinan dan agama mereka masing-masing. Jadi selepas 309 tahun, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, dan para pemuda itu menyangka mereka tidur hanya dalam masa sehari ataupun separuh hari sahaja, tanpa mereka menyadari bahawa mereka telah tidur dalam jangka masa yang amat lama di dalam gua tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari ataupun setengah hari.
Subhanallah. Disebabkan mereka lapar, lalu sebahagian daripada mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil untuk ke kota bagi mencari sesuatu untuk dimakan. Jadinya seorang pemuda pergilah ke bandar. Disebabkan mereka juga membawa bekalan, iaitu wang perak yang mereka miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, yakni yang bersih dan halal. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sesekali menceritakan hal kamu kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, nescaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, nescaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Walaupun dalam keadaan sukar serta kelaparan, mereka masih lagi saling berpesan-pesan antara mereka. Dan ketika dia membeli makanan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan supaya berita tentang mereka diketahui oleh hamba-hambanya yang lain bagi menunjukkan keagungan, kekuasaan dan kehebatan Allah. Namun masih terdapat segelintir rakyat daripada negeri itu yang masih ragu-ragu dan mempertikaikan tentang kebenaran kiamat. Mereka ragu-ragu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan orang yang telah mati. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Ashabul Kahfi pada zaman tersebut dan menzahirkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang masih lagi ragu-ragu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan orang mati adalah benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Pendedahan ini berlaku semasa orang ramai tengah bertelaga sesama mereka sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Dan ketika berita itu tersebar, pemuda Al-Kahfi tersebut disyaki menjumpai harta karun dan dipanggillah ahli bijak pandai sehingga terbuktilah bahawa pemuda itu adalah pemuda yang lari daripada kepungan raja yang 3 abad silam yang lepas. Mereka mengetahui akan peristiwa itu daripada cerita yang masyhur dan telah tersedia maklum oleh orang ramai. Larinya pemuda itu kerana tidak rela menjual agama mereka kepada raja yang zalim. Dipendekkan cerita, pemuda Ashabul Kahfi yang menjadi wakil tadi itu berjumpa dengan raja. Dan terkejutnya raja ketika pemuda itu menceritakan siapa dia sebenarnya, sehinggalah menitis air mata mereka. Selepas mendengar kisah yang menakjubkan itu, raja lalu mengajak para pembesarnya dan juga semua yang hadir pergi ke gua bersama wakil pemuda itu untuk menjemput dan bertemu dengan mereka. Setelah mereka keluar daripada gua itu, mereka disambut dengan baik oleh raja dan juga penduduk tempatan, dan mereka diajak untuk tinggal di dalam istana. Tetapi Ashabul Kahfi tersebut menolak dengan baik dan tetap memilih untuk kembali ke gua kerana mereka sudah tidak mengharap hidup yang lebih panjang lagi, juga disebabkan sudah melepasi beberapa keturunan yang tidak sesuai dengan zaman mereka. Tidak lama kemudian, selepas mereka memberi ucapan selamat tinggal kepada raja dan juga rakyatnya yang beriman itu, para pemuda tersebut lalu bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan rahmatnya dan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka pulang ke rahmatullah. Selepas mengucapkan doa itu, mereka merebahkan badan di tempat pembaringan, lalu Allah mewafatkan mereka semua dan mereka menghembuskan nafas mereka yang terakhir dengan tenang dan tenteram. Selepas wafatnya pemuda itu, orang ramai pun berbincanglah mengenai bagaimana cara untuk memberi penghormatan yang sewajarnya kepada mereka agar mereka ini sentiasa diperingati. Ada yang mencadangkan supaya didirikan sebuah bangunan, manakala raja mencadangkan agar sebuah masjid dibina di sisi gua itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka sebagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sesungguhnya kami hendak membina ke atas mereka sebuah masjid. Dan selepas pemerigian mereka dan dijadikan binaan, cerita tersebut pun disambung lagi dari generasi ke satu generasi, sehinggalah mempersoalkan bilangan dan juga nama-nama mereka, tempoh berapa tahun mereka tidur. Jadinya ayat seterusnya adalah memperjelaskan semua itu. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang sebenar. Sahabat semua, cerita Ashabul Kahfi ini telah diabadikan dalam Al-Quran adalah untuk kita ambil pengajaran dan juga membenarkan adanya kehidupan selepas dunia ini. Dan Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.